banyak rumah daripada rakyat Jepun tanda simpati kepada rakyat Turki yang terkorban. Dia duduk di sana begitu lama dan dia memeluk Islam. Ini menjadi satu titik yang cukup istimewa sebab dia balik kemudiannya ke Jepun, tetapi selepasnya kawannya bernama Yamada, dia melawat Turki juga dan membawa hadiah yang banyak. Yamada tinggal 13 tahun di Turki dan dia memeluk Islam. Orang. Kemudian kalau tak silap saya, yang Noda tadi tidak jelas Islamnya, tetapi Yamada ni dia tinggal di Turki, dia melihat bagaimana kebudayaan Turki dan dia tertarik dengan Islam, dia memeluk Islam dan balik ke Jepun dan dia jadi orang Islam pertama Jepun. Dan inilah barangkali kalau kita lihat hadis, orang yang mula-mula membuat contoh yang baik diikuti oleh orang lain, maka dia mendapat pahala. Dia mendapat pahala juga. Barangkali semua orang Islam yang memeluk Islam kemudian di Jepun dapat pahala kepada Yamada ini. Dan dia tukar namanya menjadi Abdul Khalil Yamada. Abdul Khalil Yamada. Ini adalah di antara peristiwa yang menarik yang berlaku di antara Osmaniyah dan juga Jepun. Selepas itu maka tentera Osmaniyah datang ke Jepun untuk melakukan kerjasama di antara ketenteraan yang berlaku supaya ikatan mereka ini tidak diketahui oleh Barat sebenarnya. Sebab British cukup curiga sebab dia lalu Singapura. British spy mereka cukup menarik sebab pada masa yang kemudian sedikit, seorang pemimpin di tanah Melayu bernama Syekh Muhammad Ahmad bin Muhammad Al-Fatani mengambil inisiatif untuk menghalau British di tanah Melayu. Dia berjumpa dengan Sultan Abdul Hamid yang kedua. Sultan Abdul Hamid hantar kapal dia untuk menyerang British di Singapura, tetapi mereka tahu berita ini lebih awal. Sebelum dia bertolak meninggalkan Laut Arab, kapal ini ditenggelamkan. Tapi sayang dalam negara kita tidak catat sejarah perjuangan yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Al-Fatani ini, dan dia adalah di antara tokoh perjuangan awal. Ini berlaku dalam Purana ke-19. Secara tidak langsung sejarah kemerdekaan negara kita pun terkait juga lah ya dengan hubungan Turki-Jepun ini. Ya, sebab mufti Turki ketika itu membuat satu fatwa wajib menolong Jepun untuk membebaskan tanah Melayu daripada British. Tetapi fatwa ini ditutup rapat oleh British, dan selepas itulah dia mencanangkan Jepun adalah musuh anda. Siapa yang menolong saya adalah sebagai hero negara. Itu adalah yang dibawa propaganda oleh British, kerana apabila mereka melihat hubungan rapat Turki. Pada masa yang sama, wakil tanah Melayu yang bernama Raja Hitam dihantar oleh Syekh Ahmad Al-Fatani berjumpa dengan Raja Meiji sekali lagi untuk menguatkan hubungan ini, mengajak bersama tentera Jepun untuk menghalau British di tanah Melayu. Sejarah ini juga tidak ada dalam sejarah rasmi kita. Walaupun dicatatkan dengan indah dalam sejarah Turki, tetapi tidak ada dalam sejarah kita. Itulah sebab cantik kalau kita melihat dalam semua aspek, melihat sejarah yang ditulis dalam negara kita, lihat sumber yang ditulis oleh Turki, tengok sumber sejarah tanah Melayu yang ditulis oleh Jepun, tentu kita akan dapat satu gambaran yang cukup adil, lebih adil daripada apa yang kita lihat daripada satu pihak saja yang menulis sejarah kita. Kalau ikutkan sejarah negara kita, iaitu Jepun telah menyerang dan menjajahi tanah Melayu juga, dan malah semua penduduk tanah Melayu ketika itu percaya bahawa Jepun adalah penjajah. Macam mana itu? Ya, itulah propaganda British sebenarnya. Bagi kita orang Melayu, bagi kita penduduk di tanah Melayu ketika itu, British dan Jepun sama-sama penjajah. Kenapakah kita double standard dalam nilai penjajahan ini? Bahkan Jepun apabila dia datang, kalau kita lihat catatan yang tulis oleh Yamashita tak silap, yang menulis tentang perjalanan dia, kerja lapangan dia mencatatkan bagaimanakah bila dia sampai ke tanah Melayu, sebab dia beritahu bahawa orang Melayu akan menyambutnya untuk menyerang British. Tetapi apabila dia sampai di Sabak Berenang, berlaku pertempuran yang pertama. Dalam peperangan malam itu dia tak nampak siapa, kata jeneral tadi, dan dia membunuh banyak, dan Jepun menang dengan mudah di Sabak Berenang. Dia dapati yang mati ialah tentera Gurkha, dan dia menangis sebab dia sangka dia datang lawan British, tetapi yang mati adalah orang India, bangsa Asia yang sama. Lebih malang lagi, kata jeneral ini, kita dapati bahawa orang Melayu menyebelah British. Kita tak pernah sangka sebab kita datang kerana orang Melayu Jepun. Tiba-tiba apabila kita sampai, orang Melayu tidak bersama kita, dan ini cukup mengecewakan tentera Jepun. Berlaku satu kekeliruan sebab dia dijemput oleh orang Melayu. Kita tahu pemimpin KMM namanya Ibrahim Yaakob, Isa Haji Muhammad dan kumpulan mereka bersama juga menjemput tentera Jepun untuk menghalau British. Tetapi British menurut sejarah kita ialah Jepun menyerang tanah Melayu sebab untuk menyelamatkan dia daripada penjajah, dan dia tidak sebut dia sebagai penjajah. Dan ini adalah supaya kita melihat sejarah kita secara adil. Maka kita sebagai negara yang dijajah, Jepun adalah penjajah, British juga penjajah. Kenapa kita meletakkan British sebagai hero dan Jepun sebagai penyerang?
Sedangkan dua-dua British menjajah jauh lebih lama dan Jepun datang dengan misi Asia untuk Asia. Asia untuk Asia. Oleh sebab itu, kalau kita lihat dari segi konteks ini, dia lebih murni. Tetapi oleh kerana dia datang, mereka kata Jepun zalim. Betul, British tidak kurang zalim, tetapi British lakukan pembunuhan di dalam penjara. Jepun, dia suruh jadi pengajaran, dia lakukan pembunuhan di depan orang ramai sebagai pengajaran. Dan kedua-duanya ada mahkamah tersendiri. Dan oleh sebab ini kita cuba menilai sejarah ini. Sejarah yang benar supaya kita lihat dengan adil kenapakah Jepun bertindak demikian. Dan oleh sebab itu dalam peperangan British juga zalim, tetapi berlaku dalam penjara. Dan oleh sebab itu kita sebagai orang yang dijajah oleh dua-dua penjajah ini menilainya kembali supaya kita melihat musuh kita itu musuh. Dan yang berjuang itu berjuang. Dan jelas sekali bahawa British juga menjajah tanah Melayu melalui cara yang lain, ya? Cara yang lembut, minda dan sebagainya. Jadi kembali kita ke tajuk asal buku ini, iaitu Islam Shines in Japan. Di dalam rancangan Minda Intelek bersama-sama Profesor Dr. Mat Rofa bin Ismail. Jadi berbalik kepada soalan, adakah terjemahan Al-Quran dalam bahasa Jepun yang dilakukan oleh penduduk Muslim Jepun sendiri? Ya, kalau kita perhatikan yang dinyatakan oleh pengarang buku ini, dia menyatakan dalam tahun 1900 terjemahannya pertama oleh Muslim. Tetapi Muslim ini namanya Ahmad Ariga, mungkin bangsa Jepun, tetapi dia berada di Bombay. Sama ada dia berada di Bombay ketika dia menterjemah ataupun dia belajar di Bombay, saya tidak jelas, tetapi ini adalah di antara Quran yang pertama dalam bahasa Jepun pada zaman moden ini. Kemudian pada tahun 1950, seorang yang menterjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jepun juga bernama Shome Okawa. Tetapi Shome Okawa ini bukan Muslim, dan kita dapati sekarang pun dalam bahasa Jepun boleh kita perhatikan terjemahan ini ada banyak kesilapan. Doktor, siapakah agaknya tokoh penting pada kurun ke-20 yang berjaya di dalam misi dakwah di Jepun? Ya, kita perhatikan dalam pengarang buku ini banyaklah orang yang bersimpati dengan Jepun untuk menyampaikan mesejnya. Dan dia menyebut beberapa nama, antaranya adalah bernama Abdul Rahman Rashid. Dia ini dari Rusia, Soviet Union, tetapi sebenarnya di kawasan Turkistan dia datang ke Jepun kerana ada hubungannya dengan Kerajaan Osmaniyah. Dan dia membawa misi Islam ke Jepun. Secara kebijaksanaannya ramai orang Jepun masuk Islam ketika itu, iaitu permulaan pada awal kurun yang ke-20. Itu dia di bawah misi Kerajaan Osmaniyah juga, tetapi dia adalah seorang ulama di Rusia. Selain pada itu ada seorang bernama Said Ali Jojawi. Dia dari Mesir. Dia telah datang ke Jepun dan berkecimpung di Jepun mengikut catatan yang dinyatakan oleh beliau sendiri. Dia menulis dalam bahasa Arab. Dia kata dia datang ke Jepun seramai 12,000 orang Jepun memeluk Islam pada awal kurun yang ke-20. Walaupun demikian dicurigai apakah benar atau tidak dakwaannya, tetapi dia menulis bukunya demikian. Buku ini ditulis dalam bahasa Arab dan dia menyatakan bahawa kejayaan apa yang dia nak gambarkan di sini ialah Islam tidak sampai ke Jepun. Maksudnya orang Jepun apabila dia berfikir secara logik dan membawa kebenaran, orang Jepun yang mempunyai pemikiran yang murni semikian tidak sukar untuk menerimanya. Dan saya juga ada pengalaman baru ini ketika dalam satu seminar di Melaka, saya dijemput untuk menyampaikan satu kata kerja dan secara kebetulannya bersama saya seorang profesor dari Jepun juga, dan saya telah memukakan tajuk kertas saya adalah tentang pendidikan Islam. Dan dia cukup tertarik. Dia kata dia tidak pernah mendengar tentang kesenian Islam yang digambarkan oleh ketepatan geometri, sebab saya gambarkan ketepatan, kecantikan geometri yang ada di masjid, dan dia cukup tertarik dengan Islam. Maksudnya dia tidak pernah mendengar tentang kesenian yang dibawa oleh Islam, dan apabila dia mendengar, dia tulis dalam blog dia tunjuk kepada saya dia telah mempelajari sesuatu yang baru di Malaysia. Saya lah yang petang tu, dan dia tunjuk kat saya dia cukup tertariklah dengan apa yang saya kembangkan. Dan secara kebetulannya dia keluarkan buku yang dia pernah tulis tentang kesenian, tapi tidak ada Islam. Yang dia tunjuk kesenian inilah kesenian daripada zaman pertengahan Eropah yang diagungkan di barat, ya? Di barat. Tapi saya tunjukkan kepada dia bahawa ini adalah bermula daripada Islam, tamadun Islam. Dan saya tunjuk kepada dia kesenian yang ada di Sepanyol, di Alhambra umpamanya, di beberapa kawasan masjid-masjid agung di Cordova dan sebagainya. Dia kata dia saksikan itu, tapi dia sangka itu ialah Eropah yang punya. Saya beritahu Sepanyol itu asalnya negara dalam Islam, Andalusia yang budayanya Islam, tamadun Islam, dan dia terpegun. Maksudnya orang Jepun ini apabila mempunyai hujah yang baik, dia boleh cepat menerima. Dan inilah satu aset yang penting bagi pendakwah, sebab orang Jepun sukar untuk kita dekati dia kalau kita tidak bawa sesuatu yang intelek yang dia dapat terima. Dan ini memberikan gambaran pada kita. Selain pada itu, kita dapati bahawa profesor yang bernama Maulavi, kata penerang ini, Barakallah, dari India, dia ini mengajar
di Universiti Tokyo sebagai profesor bahasa di sana, dan dia juga mengembangkan pesawat Islam. Dalam zaman moden ini kita dapati ramai pelajar-pelajar di negara Islam yang belajar di Jepun pada zaman untuk sains dan teknologi, tetapi mereka ini sebahagiannya adalah aktif dalam kegiatan dakwah. Mereka membuka persatuan-persatuan dan cuba bergabung tenaga. Kemudian pengarang buku ini sendiri ialah setiausaha kepada persatuan tersebut. Bahkan dia adalah pengasas, dan oleh sebab itu dia cuba kumpulkan semua pelajar, termasuklah pelajar Malaysia. Tetapi yang aktif adalah pelajar di Timur Tengah dan juga di Pakistan, dan dia cuba kembangkan dan berbincang masalah-masalah yang didapi oleh masyarakat Islam, umpamanya tanah kubur. Tanah kubur cukup suka di Jepun. Tanahnya terhad, dan orang Jepun sendiri tidak menanam mayat mereka. Mereka membakar. Bagaimana dengan masalah orang Islam? Itulah yang dia cuba bawa supaya kita sama-sama berfikir bagaimanakah untuk menyumbangkan pemikiran kita kepada masyarakat Jepun. Apakah jenazah yang harus diterbangkan negara asalnya apabila berlaku kematian? Tentulah perkara ini suka dilakukan. Walaupun itu yang dilakukan sebahagiannya, tapi bagaimanakah dengan Muslim yang miskin? Apakah perlu dibakar? Perbelanjaannya juga. Okeylah, kapal terbang kan, tambang lah. Dan dia menyatakan dalam buku ini ada tempat tanah perkuburan sementara. Maknanya ditanamkan sementara, kemudian dibawa balik apabila cukup masa ataupun kontrak dan sebagainya, ataupun ke mana sahaja. Dan inilah masalahnya sehingga akhirnya mereka bertemu dengan satu kawasan tanah yang mereka telah usahakan untuk jadikan tempat tanah perkuburan Islam. Ini adalah di antara cabaran-cabaran persatuan Islam, dan mereka selalu berjumpa sebab mereka mempunyai hubungan yang rapat di antara satu sama lain. Ialah kerana masalah umat Islam di Jepun ini adalah masalah-masalah kita juga. Dan dia tulis buku ini adalah untuk kita baca. Bukan saja untuk masyarakat di Jepun, tetapi dia sengaja cetakkan buku ini di Malaysia. Dan dia tahu orang Malaysia mempunyai kebudayaan, dia suka menderma dan sebagainya, dan ini diharapkan supaya kita juga sama fikirkan. Di Malaysia kita tak masalah ini, tapi negara-negara di mana di masjid juga kita dapati bahawa masjid di sana cukup berkembang. Dan ketika buku ini tulis tahun 2008, dia kata sudah ada 40 buah masjid. 40 buah masjid. Mungkin sekarang bertambah kan? Dan surau ada mungkin 100 dia kata. Kalau tak silap saya dalam salah satu muka suratnya, menunjukkan cukup cepat berkembang, dan agama yang paling cepat berkembang di Jepun ialah agama Islam. Itu cukup menarik untuk kita sama-sama bincangkan. Ya, itu dia saudara, buku yang dibincang kali ini di dalam Minda Intelek, iaitu Islam Shines in Japan, yang ditulis oleh Muhammad Abdul Rahman Siddiqui dan diterbitkan oleh Asmordin pada tahun 2008. Nampaknya setakat itu saja yang dapat kami kongsikan bersama-sama dengan saudara di dalam rancangan Minda Intelek untuk kali ini. Nampaknya kita akan menyambung tajuk buku ini